Terima kasih kepada pimpinan majlis, al-fadhil, pengurusi, ahli jawatankuasa, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita ruang peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni dengan tajuk kita ahlan untuk istiqbal Ramadan kita yang tak lama lagi akan bertemu dengan kita, insya-Allah. Moga Allah panjang usia kita, beri kesihatan supaya kita dapat berada dalam bulan Ramadan yang mulia nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita pada malam ni bertuah dan sangat gembira kerana bersama kita pada malam ni selamat datang juga kepada dua orang ahli panel yang tidak asing lagi di utara dan di Malaysia, di dunia insya-Allah lah, antarabangsa. Saya doakan insya-Allah boleh merentas pi sampai ke tempat-tempat lain lagi. Di belah kanan saya, kalau tuan-tuan tak kenal, memang payahlah hidup tuan-tuan ni. Itu adalah Al-Fadhil Ustaz Shah Syamuga, abang sihat-sihat jauh daripada Sungai Petani datang pada kita pada malam ni nak kongsi pada kita. Dan di sebelah kiri saya, kalau tuan-tuan tak kenal juga, memang payahlah tuan-tuan ni. Al-Fadhil Ustaz Jafri Mahmudi selaku CEO Kidah lah. Kita upgrade sikit. Dan bersama dengan kita pada malam ni insya-Allah, dua-dua ahli panel yang mulia ini akan membincangkan satu tajuk. Moga-moga perbincangan pada malam ni, semoga perkongsian pada malam ni sedikit sebanyak menambahkan rahbah kita, semangat kita untuk istiqbal pada Ramadan. Jadi sebelum kita nak lajak jauh, kita nak pergi terus pada Al-Fadhil Ustaz Shah Syamuga kita pada malam ni. Ustaz, kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam Ramadan ni, boleh kita katakan macam satu madrasah. Bila kita masuk sekolah, bila kita masuk ke sekolah atau madrasah, ada silibus dia. Ada kurikulum dia. Mana pelajaran ni daripada mana ke mana, daripada pelajaran ni semester pertama sampai mana ke mana. Jadi bila kita bawa suasana di madrasah tu masuk dalam Ramadan, boleh Ustaz kongsi pada kita malam ni berkaitan dengan apa yang ada, konten yang ada, kurikulum yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan Ramadan untuk membina satu manusia yang di hujungnya yang dijamin skru-skru takwa akan dipasang pada seseorang untuk menjadikan dia insan yang hebat. Silakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa habibina wa syafa'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa jahada bi jihadil yaumiddin, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Amin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan guru kita Al-Fadhil Ustaz Syafiq Yusuf Ghani, masya-Allah, yang saya rasa ada kuliah tetap di sini, masya-Allah, seluruh Pulau Pinang ini. Dan juga Ustaz selebriti kita yang tidak asing kepada kita semua, masya-Allah, yaitu Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, masya-Allah. Dan saya hari ini tumpang barakah daripada dua orang tuan guru ini, masya-Allah. Nah, saya pun tak tahu nak cakap apa, masya-Allah. Tak apalah, soalan moderator punya, jawapan saya punya, masya-Allah. Dan juga kepada keseluruhan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masya-Allah. Tidak dilupakan kepada tuan pengurusi kita, tuan imam kita, EJK masjid, keseluruhan staf-staf yang terlibat, masya-Allah. Marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dengan sekadar kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak menyebut alhamdulillah, maka kita termasuk dalam golongan orang yang sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila kita melakukan sesuatu majlis ataupun sesuatu perkara yang baik yang ada nilai, tanpa pujian Allah semuanya itu adalah cacat. Bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalillah yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar atau kama qala. Yang bermaksud setiap perkara baik yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah, fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah lah yang selayak-layaknya diberi pujian. Puji dan syukur itu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan segala urusan bagi kita untuk kita melaksanakan satu majlis yang penuh dengan barakah ini. Masya Allah. Tuan-tuan, selang seminggu lagi sahaja kalau tak silap kita akan masuk bulan yang dinanti-nantikan, bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Bulan ini dinanti-nantikan oleh Nabi, para sahabat, termasuk salafus salih, Masya Allah. Kerana di dalamnya itu, Masya Allah, tidak dapat kita uraikan kerana banyak perkara-perkara yang ajaib Allah Subhanahu wa taala selitkan. Dia bukan sekadar puasa saja, malahan dia adalah satu madrasah yang mentarbiyah diri kita. Rahsia puasa ni kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala letak pada hujung ayat pensyariatan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni semua kita sudah hafal rasanya, masya-Allah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu. Maknanya sejali daripada manusia ini dijadikan sampailah ke hari ini, puasa ni Masya Allah memang Allah sudah syariatkan daripada dulu lagi, Masya Allah. Bukan sekadar untuk manusia, malahan binatang sendiri pun berpuasa. Tetapi tengok ayam, bila dia mengeram telur dia, dekat 2 minggu dia tak keluar pergi makan minum, Masya Allah. Bila dia mengeram telur dia, ayam. Penguin ni Masya Allah, saya tengok dalam National Geography lah, tuan-tuan tengok letak ya. Penguin ni Masya Allah, bila dia mengarah telur dia, hampir 2 bulan dia tak makan minum, Masya Allah. Itu penguin. Ikan paus Masya Allah punya besar, tuan-tuan belah perut dia, behu pun ada dalam perut dia, oh, Masya Allah. Tapi tuan-tuan Masya Allah dia pun tak makan. Bila dia nak tukar benua 2 minggu dia tak makan, tak minum, Masya Allah. Kita ni baru berapa jam, Masya Allah, dalam 14 jam lagu tu dah, Masya Allah. 14 jam, mungkin 10 jam kita tidur, 4 jam saja kita aktif. Masya Allah, itu puasa kita. Tapi bukan semata-mata puasa itu saja, Masya Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak bebankan ke atas diri kita. Bukan. Sebenarnya Allah bagi Ramadan ini, yang kita kena berpuasa dalam bulan Ramadan ini, kalau kita tengok, Ramadan sebenarnya bukti Allah mencintai kita. Bukti Allah mencintai kita itu Ramadan sebenarnya. Mungkin ramai kita tak tahu. Kita dah ingat dia sebagai satu denda kot, atau dosa yang kita buat dan sebagainya. Bukan. Bukti Allah mencintai kita, Ramadan jawapannya. Tanda Allah mencintai kita itu lain. Itu Allah kurniakan kita Islam. Itu tanda Allah cinta pada seseorang. Itu berpandukan pada dalil hadis Nabi SAW daripada Imam Ahmad. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya lima yuhadda wa ma lam yuhadda. Walakinna Allah la yu'ti din illa lima yuhibbu atau kama qala. Yang bermaksud sesungguhnya Allah akan berikan dunia ini kepada mereka yang Allah suka dan kepada mereka yang Allah tak suka. Suka tak suka dunia ini Allah bagi kepada semua orang. Batu orang bukan Islam jauh lebih kaya, lebih maju daripada kita, masya-Allah. Allah bagi dunia kepada semua orang, kata Nabi. Walakinna Allah la yu'ti din illa lima yuhibbu. Akan tetapi din agamanya itu hanya Allah kurniakan kepada mereka yang Allah cintai saja. Itulah agama Islam. Siapa yang Allah cintai, semua kita ni, Masya Allah. Saya teringat kata-kata Amirul Mukminin yang pertama, Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Era pemerintahan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu ada 2 kuasa besar, satu Rom, satu Parsi. Tapi Sayyidina Umar berjaya buka banyak wilayah Islam.
sehingga Baitul Maqdis jatuh di bawah tangan umat Islam. Jatuh di bawah tangan umat Islam. Dan apabila Sayyidina Umar selaku seorang khalifah dijemput untuk Nabi ambil kunci. Contohlah kunci pentadbiran lah. Dia kan khalifah, Masya Allah. Dia Nabi ambil kunci pentadbiran ke Baitul Maqdis. Semua tunggu. Terujang nak tengok, Masya Allah. Macam mana tuan-tuan tunggu nak tengok kami, Masya Allah. Cakap betul-betul, tuan-tuan nak tengok siapa? Saya kau, Ustaz Jafri kau, Ustaz Jafri? Mestilah saya Syarokan. Tidak, Masya Allah. Cuma sekarang dia panggil saya hangitkan, Masya Allah. Dulu memang Syarokan. Baik, Sayyidina Umar orang tunggu, Masya Allah. Nak tengok Sayyidina Umar ni. Sampai Sayyidina Umar semua terkejut. Semua terkejut bukan sebab Sayyidina Umar kala macam saya, bukan, Masya Allah. Dia sampai Sayyidina Umar tengok pakaian dia saja. Pakaian Sayyidina Umar ni boleh dikatakan paling lekeh di antara semua tu. Seorang khalifah, pemerintah yang hebat, tapi pakai Masya Allah punya lekeh. Maka orang mula kata pada Sayyidina Umar, Yahudi, kafir ni semua dah tengok, Masya Allah. Orang Islam sendiri kata pada Sayyidina Umar. Sehingga kan Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu bawa satu pakaian baru bagi dekat Sayyidina Umar. Umar pakailah dia, Masya Allah. Sayyidina Umar tolak. Maka Sayyidina Umar jawab, Masya Allah. Apa kata Sayyidina Umar? Inna kunna azilla qawmi fa'azzanallahu bil-Islam. Famahmalatul mu'azzata bighairi ma'azzanallahu bihi azzallallah. Inna kunna azilla qawmin, katanya kita ni asalnya satu kaum yang hina. Walaupun dia rujuk pada bangsa Arab. Fa'azzanallahu bil-Islam. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahmalatul mu'azzata bighairi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada kemuliaan Islam ini, ma'azzanallahu bihi azzallallah. Kemudian tidak ada kehinaan pada dia melainkan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hinanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mananya hari ini mulianya kita kerana Islam yang Allah kurniakan pada kita, itu tanda Allah mencintai seseorang. Tapi apakah bukti Allah mencintai kita? Ramadan jawapan. Bukti, Masya Allah. Bukti Allah cinta pada kita, Ramadan jawapannya. Pasal apa? Pasal Masya Allah, di rahsia Ramadan itu Allah letak pada hujung hayat itu. La'allakum tattaqun. Kenapa Allah nak sangat kita? Puasa ni mentarbiah manusia menjadi orang yang bertakwa. Kenapa Allah nak sangat kita jadi orang bertakwa? Masya Allah. Maka berbahaslah sesetengah ulama. Antaranya, puasa ni punya kerja mungkin di dunia kita tak nampak, tapi di akhirat confirm kita nampak. Masya Allah. Sebab tu salah satu pintu syurga pun pintu puasa dah, Masya Allah. Pintu puasa. Syurga ni pintu syurga pun pintu syurga, apa pintu puasa, Masya Allah. Mesti ada sesuatu rahsia di sebalik puasa tu, Masya Allah, tabarakallah. Maka apakah dia sebenarnya, Masya Allah? Bila kita berada di mahsyar, Masya Allah, baru kita akan tahu apa kerja takwa ini, Masya Allah, tabarakallah. Atau Allah berfirman di dalam surah Zumar ayat 73. Wasiqa ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masya Allah. Apa maksudnya? Apabila orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke syurga berbondong-bondong, kata Allah. Hatta iza ja'uha, apabila mereka sampai dekat syurga, wa futihat abwabuha, sedangkan pintu syurga dibukakan kepada mereka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata para penjaga pintu syurga, salamun alaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Tibtum, berbahagialah kalian. Kenapa? Fadkhuluha khalidin, kamu akan kekal di dalam syurga ini selama-lamanya. Khuludun fala maut, kata Allah Subhanahu wa taala. Hidup, tidak ada mati. Selama-lamanya hidup, Masya Allah, tabarakallah. Dan apa spesial dalam ayat ini? Masya Allah, kata sesetengah ulama, mereka ini akan masuk syurga tanpa melalui sebarang perbicaraan. Subhanallah. Maknanya mereka tidak ada sebarang perbicaraan. Masya Allah. Mereka masuk direct macam tu saja. Hebat mereka ni. Siapa dia? Orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Siapa dia orang bertakwa? Orang bertakwa ni, Ustaz, Masya Allah, pahala dia banyak. Boleh jadi. Amalan dia banyak. Boleh jadi. Ibadat dia banyak. Boleh jadi. Tapi bukan itu ukuran sebenarnya. Kata seorang ulama yang masyhur, nama dia Syekh Nisaburi Adam. Syekh Nisaburi Adam, bila dia mentafsir ayat ni, kata Syekh, orang yang bertakwa ni bukan semestinya banyak amalan dia, bukan semestinya banyak ibadat dia, bukan semestinya banyak pahala dia. Boleh jadi siapa saja termasuk diri kita dengan satu syarat. Apa dia syaratnya? Sebelum dia mati, Allah ampunkan semua dosa-dosa dia.
Itu syaratnya, Masya Allah. Maknanya dia balik kepada Allah, kosong dosa dia. Subhanallah, ada tak orang lagu tu? Ada. Yang Allah sebut dalam surah Nisa ayat 69, selalu kita baca dalam doa. Wa nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi, para rasul, maksum, tidak ada dosa. Masya Allah. Yang kedua, wasiddiqin, orang-orang yang benar. Macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Kita ni benar, dengan bini pun hari-hari bohong, Masya Allah. Yang ketiga, wasyuhada, mereka yang mati syahid. Kita belum tentu mati syahid. Macam dulu dekat apa tu, Christchurch, Ustaz, Masya Allah, kan? Di New Zealand, Masya Allah, New Zealand. 52 jemaah ditembak mati. Masya Allah. 52 tu semua mati syahid. Kita belum tentu mati macam tu. Melainkan kita pergi ukur orang. Selagi aku semayang, mati tembak aku boleh dah. Itu bukan mati syahid. Maklum kampung saya kata itu frog die. Mati kata. Masya Allah. Wassalihin, Masya Allah. Yang keempat, wassalihin. Mereka-mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala redha ke atas mereka, amalan mereka Allah terima. Kita, amalan kita banyak mana yang tertolak, kita pun tak tahu. Maka syahid. Dia tak tahu macam ni pun bergaul, Masya Allah. Tak dengar lah. Kan lagi jadi macam dia klaim kita pula, Masya Allah. Syekh Nisaburi Adam tambah lagi 2 kategori. Yang kelimanya, mereka yang meninggal saat mengerjakan haji di Baitul Mal, Masya Allah. Atau confirm syurga. Yang keenamnya, mu'allaf, Masya Allah. Mereka yang berjinak tidak dengan Islam. Mereka yang baru memeluk agama Islam. Saya bukan mu'alaf, saya 15-16 tahun dah Islam. Dosa banyak, Masya Allah, tu hidup lama. Ada seorang lelaki daripada kabilah Muharib. Dia pernah kutuk Nabi dan menghina Nabi. Akhirnya Allah bagi dia hidayah, dia masuk Islam. Dia pergi dekat Nabi, Masya Allah. Dia malu. Jadi sebelum ni dia pernah kutuk Nabi. Dia main-main dekat Nabi. Kita lah kalau orang, Masya Allah, main orang yang pernah hina kita, main jumpa kita kata apa kan dia? Kita sumpah dia, betul lah. Sumpah 7 keturunan hang hitam, Masya Allah. Tak ada kena-mengena dengan siapa, Masya Allah. Dia pergi dekat Nabi, dia kata, Istaghfirli ya Rasulullah, ampunkan aku ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Inna Islam yuhibbu ma qablahu min al-kufr. Sesungguhnya Islam kamu ini telah mengampunkan apa saja dosa yang kau buat waktu kau kafir tu. Masya Allah. Itu mu'alaf, Masya Allah. Subhanallah. Jadi kita ada dalam 6 kategori ini. Tak ada. Kalau kita tak ada dalam 6 kategori ini, maka kita tidak ada dalam lorong itu. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang lain. Yang Allah sebut, Masya Allah, wa asyraqatil ardi bin nuri rabbiha. Masyar jadi gelap. Kemudian Allah perintah, keluarlah cahaya. Barulah akan ada cahaya. Mereka ni kena bawa pergi perbicaraan. Masya Allah. Buku catatan amalan. Tentu buku catatan amalan kita banyak mana. Ada dalam satu hadis sahih. Riwayat Tirmizi. Dalam kitab iman. Masya Allah. Dan juga dalam riwayat Ibnu Majah nombor hadis 4300. Nabi pernah sabda. Nabi kata dibukakan 99 kitab sijilin. Sijilin ini dosa. 99 kitab sijilin. Kullu sijilin mislu madil basar, kata Nabi. Setiap satu kitab besarnya sejauh mata memandang. Itu kitab kita. Tak percaya, buka surah Al-Kafiyah yang 49. Baca tengok, Masya Allah. Satu kitab saja besarnya sejauh mata memandang. 99 kitab amalan kita ada, Masya Allah. Semua akan dibuka dan dibaca. Satu persatu Allah akan tanya. Atunkiru min haza syai'. Apakah kamu nak mengingkari apa-apa yang tertulis pada dalam atas diri kamu dalam kitab ni? La ya Rabbi. Azala maka katibatul hafizun. Apakah kamu rasa malaikat yang menjaga kamu? Hafiz yang menjaga kita di sebelah kiri kanan ni, Masya Allah. Raqib atiga, wah, Masya Allah. Raqib dan ati. Raqib belah mana, ati belah mana? Raqib kanan, raqib ni kanan, raqib kanan, ati belah kiri. Wallah. Masa saya mengaji, guru saya kata, Raqib dan Atid ini bukan nama malaikat. Itu sifat malaikat itu. Sifat dia. Wallahualam. Tuan guru ada di sini. Masya Allah. Itu sifat malaikat itu. Apa malaikat yang mengawasi kita? Raqibun wa Atidun. Iaitu mencatat amalan-amalan manusia. Masya Allah. Wallahualam ta'ala. Itu saya mengaji macam itulah. Masya Allah. Tu Allah tanya, Azala maka katibatul hafizun. Malaikat yang menjaga kamu ni telah menzalimi kamu, kah kamu rasanya? La ya Rabbi, afalaka uzurun. Apakah kamu uzur waktu kamu lakukan dosa ini? Hadis sahih. Masya Allah. La ya Rabbi. Semua kena jawab.
Waktu telaga Al-Haud, Masya Allah. Kemudian dia titian surat Al-Mustaqim, Masya Allah. Semua ini makan masa tak kurang daripada 70,000 tahun, Masya Allah. Tabarakallah. Maka ada peluang untuk kita nak masuk ke dalam syurga begitu saja, Masya Allah. Tabarakallah. Kerana ada pintu puasa di situ, Masya Allah. Itulah sebenarnya rahsia puasa. Ada satu peluang Allah bagi Ramadan. Jawapan. Pasal apa? Yang Allah kata masuk syurga ni siapa dia? Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya. Puasa mengajar kita jadi apa? La'allakum tattaqun. Masya Allah, tabarakallah. Dan Nabi SAW sebut apa dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Kata Syekh Nisaburi Adam, siapa orang bertakwa? Mereka yang diampunkan ke semua dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa. Itu Ramadan sebenarnya, Masya Allah. Tuntun 30 hari saja kita nak puasa. Betul tak? 30 hari. Amalan kita ni nak banding dengan amalan kaum Nabi Nuh AS. Umat Nabi Nuh AS yang hidup 950 tahun. Boleh tak? Tak boleh. Kita bayar seperti wasaba'in 65 70 saja. Kata Allah dan Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala mencari satu kaedah untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah kurniakan kita Ramadan, masya-Allah. Itu rahsia yang ada di dalam Ramadan, masya-Allah. Yang mungkin kita hari ini rasa, kalau kita rasa dalam hati kita, dah bulan Ramadan nak puasa pula. Tolong jangan fikir lagu itu, masya-Allah. Sebab itulah bulan ini orang tunggu-tunggu, masya-Allah. Para salafus soleh semua doa. Sebab itu kita dianjurkan, masya-Allah, untuk berdoa bila terbit saja Rajab, kita baca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah kami ke Ramadan, ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuntun jangan ada fikiran sedemikian, Masya Allah. Sebenarnya Ramadan Allah bagi bukti Allah mencintai diri kita, Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi sebab itu kena ada persediaan sebelum nak melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan ini, Masya Allah. Macam seumpama kita pergi perang lah. Kita dah pergi perang, Masya Allah. Kalau tak bawa senjata, kalau tak ada persiapan, habis out kita. Begitu saja juga Ramadan kita dah masuk tak lama lagi, Masya Allah, tabarakallah. Kena ada persediaan, Masya Allah. Jadi persediaannya itu mungkin nanti saya sembang dalam round yang kedua dah. Kalau Ustaz bagi soalan itu kepada saya, persediaan untuk Ramadan, Masya Allah, tabarakallah. Jadi harap-harap, Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan kita tahu dah hari ini sedikit sebanyak kenapa Allah kurniakan Ramadan ini kepada kita. Kenapa bulan ini sangat-sangat dinanti-nantikan, Masya Allah, oleh para Nabi, para sahabat, termasuk salafus soleh dan mereka-mereka yang mempunyai iman yang begitu kuat, Masya Allah. Kenapa bulan ini, Masya Allah, bulan yang dibenci oleh syaitan, Masya Allah. Itu sebabnya Ramadan ini. Itu tajuk kita pun hari ini, Ramadan dinanti, syaitan dibelenggu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu, Masya Allah, tabarakallah. Harap tuan-tuan faham. Jadi saya rasa pemenas badan saya untuk semua kita, round pertama, balik kita sambung round yang kedua. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Shah atas penerangan yang begitu berinovatif dan begitu berenergetik lah, bersemangat gila dengan mukadimah. Semangat Ramadan yang Ustaz Shah ada tu transfer mai kat kita. Kita pun semangat kat untuk ibadah di bulan Ramadan. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan ni dia ada satu benda yang agak pelik lah kita kata. Kerana Allah bagi kekuatan luar biasa. Pagi kita puasa dengan keadaan penat. Tambah pula sekarang ni musim cuaca panas. Kita puasa penat dah. Dan ada satu benda yang luar biasa. Kita semangat sangat untuk tarawih pula di waktu malam. Kita pun tak tahu energi tu mai dari mana. Macam mana semangat tu mai, keimanan tu dia burn semangat kita tu sampai kita rasa nak ibadat. Tak habis lagi kita ada apa pula? Ada qiyam pula, ada tadarus. Tak cukup tadarus, malam qiyam pula lagi. Maksudnya berturut-turut ibadat kita buat tu. Jadi apa dua T yang kita nak tanya pada Al-Fadhil Ustaz Jafri pada malam ni? Satu adalah konsep T yang kita panggil sebagai tarbiyah. Konsep T yang pertama tu adalah tahan. Di waktu pagi, Ramadan ajak kita tahan diri kita daripada benda maksiat, benda batalkan puasa dan sebagainya.
Dan T yang kedua adalah T yang di waktu malam, yang nama dia adalah tarbiyah. Apabila dua T ni bergabung, bukan jadi kursi TT racing tu. Tu kan. Maksudnya bila gabung tu dua T, satu tarbiyah dengan satu tahan, kita nak bentuk juga insan yang hebat di bulan Ramadan. Kita nak sedikit dengar penjelasan daripada Fadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Yang saya hormati Ustaz Syafi Yusuf Ghani. Tu dah kena sebut nama Ustaz Syafi betul-betul ya, Ustaz. Kena saman saya. Saya rindu dengan Ustaz Syafi nak, pasal kami dulu selalu forum sekali. Tapi semenjak dia jadi selebriti TV ni, payah nak jumpa dengan dia. So dia ada Muhammad. Jadi hari ni seronok saya bila kata Ustaz Syafi ajak forum balik. Tapi dia jadi moderator. Patut Ustaz Syafi jadi panel. Saya hormati Fadil adinda kami Ustaz Shan Mugam. Adinda sebab saya tu hari pada dia. Saya sebut. Jadi subhanallah, alhamdulillah seronok dapat sama-sama balik pada malam ni. Sebenarnya tuan-tuan nak tahu Masjid Al-Mustaghfirin kan sana. Al-Mustaghfirin Nabil Ashab. Masjid ni orang rajin beristighfar. Saya ni sebenarnya ada sejarah masjid ni. Saya tadi terlibat dengan banyak program-program TV, alhamdulillah. Saya kontrak dengan TV Hijrah, dengan Media Prima, dengan baru-baru ni pun dah start dengan Astro, sebagainya saya semua. Sebenarnya mula kat sini sejarah dia. Tahun 2014 yang lepas. Daripada sinilah semalam saya dapat satu panggilan telefon Salih Azim Ahmad untuk program di TV Al-Hijrah. Program pertama saya ayat riwayat tahun 2015 yang lalu. Dia berpunca daripada forum saya dekat masjid ni. Alhamdulillah. Besar jasa, cumanya waktu tu tak duduk kat sini, duduk kat ujung sana. Tahun 2014 ni kan, depan ni tak ada lagi, masjid lama. Dan Salih Azim Ahmad tu kisah sama sikit. Baik, waktu bulan Syaban nak masuk Ramadan, Nabi SAW duduk depan para sahabat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadis sahih, Nabi SAW sebut, atakum Ramadan syahrun mubarak. Nabi beritahu dekat para sahabat Nabi SAW, akan datang kepada kamu syahrun Ramadan, bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkati. Saya harap kita balik, kita main malam ni bukan main saja-saja. Kita balik lagi, kita bawa satu semangat sungguh-sungguh. Bulan Ramadan ni tuan-tuan nak jadi lain daripada bulan-bulan yang Ramadan yang lepas. Sungguh-sungguh. Hari ni berapa bulan? Hari ni 15 tak? Berapa bulan? 15. Pada 11 hari bulan yang lepas, ada seorang anak muda daripada Johor Bahru naik motor sorang-sorang dia, solo ride 700 kilometer 600 kilometer daripada JB PLO Stang, semata-mata untuk duduk dalam majlis yang nama dia Salih Alaihi Muhammad Carnival Sunnah. 3 hari, 9, 10, 11. Sepanjang 3 hari itu tuan-tuan, dihidangkan kepada dia majlis selawat pada Nabi SAW, forum bersama dengan alim ulama berapa negara mai berimpun yang dia duduk tengok. Banyaknya selawat pada Nabi SAW, banyak dia bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyebut nama Allah. 3 hari full dia, daripada pagi sampai ke malam dengan majlis. Pada 11 hari bulan
dia naik motor nak balik ke tempat dia di Johor Bahru, sampai dekat Seremban dia aksiden dan meninggal dunia. 3 hari yang terakhir dalam hidup dia, tuan-tuan, dihidangkan dengan penuh kenikmatan yang nama dia syurga di dunia. Raudhatun min riyadil jannah, taman-taman syurga. Bila dia meninggal, tuan-tuan, dia meninggal lagi 2 minggu nak sampai Ramadan. Tuan-tuan rasalah, dia tahu tak kata dia nak meninggal hari itu? Dia tahu tak? Dia tak tahu. Dan tuan-tuan rasalah dengan semangat dia pi majlis maulid macam tu, duduk dalam majlis hebat macam tu, tuan-tuan rasa dia berharap tak dia masuk dalam bulan Ramadan? Faham tak faham saya tanya ni? Dia harap tak? Dia mungkin jauh lebih harap nak masuk Ramadan lebih daripada kita ni, yang tak bersungguh pun macam dia 3 hari ambil cuti naik motor seorang-seorang semata-mata nak duduk dalam majlis maulid Nabi SAW, majlis Rasulullah SAW. Kesungguhan kita pun tak sampai macam dia tu. Entah dia sangat harap dapat masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi Allah hentikan hayat dia sebelum dia masuk dalam bulan Ramadan yang nak main tak berapa hari lagi ni. Kalaulah Ramadan dia yang lepas, dia sungguh-sungguh buat, dia sungguh-sungguh pulun, maka untung dia. Betul tak ni? Lah ni kita muhasabah kita lagu mana? Tahun lepas biar Ramadan lagu mana? 30 hari 29 malam tahun lepas, kita masjid tak pernah tinggal satu malam pun tarawih. Ada tak kita tinggal tarawih? Quran khatam tak? Saudara Muhammad, tahajud berapa malam kita tak bangun tahajud, yang kita kelang kabut bangkit som saja, lepas tu kita pergi mayang subuh. Bahkan mungkin kita mayang di subuh di rumah aja hari tu, seorang-seorang. Faham tak faham ni? Betul-betul kita sungguh-sungguh buat tak Ramadan kita yang lepas? Kalau tak sungguh-sungguh, tuan-tuan harap tak tuan-tuan sampai Ramadan nak main ni? Kalau tuan-tuan Allah bagi sampai juga Ramadan yang nak main ni, tiba-tiba kita cerai macam mana tahun lepas, memang kita kaki cerai man. Sungguh-sungguh tuan-tuan. Maka tahun ni boleh tak nak azam sungguh-sungguh? Kita nak jadi 2 benda T yang macam Ustaz Syafi sebut tadi ni. T yang pertama, tahan. Tahan sungguh-sungguh. Dalam sebuah hadis sebut ada 2 yang akan pi depan Allah nanti di hari kiamat, amalan kita. Dan dua-dua ada pada bulan Ramadan. Nombor 1 nama dia Al-Quran. Al-Quran dia akan pergi depan Allah di hari kiamat. Dia kata, ya Allah, orang ni dia tahan mata dia. Dia tahan mata dia pada malam hari semata-mata untuk membaca aku, ya Allah. Ya Allah, Engkau syafaatkanlah dia. Nombor 1, Quran minta supaya Allah syafaat. Minta syafaat daripada Allah supaya kita selamat di yaumul qiyamah. Saya nak minta muslimat, tuan-tuan, tahun ni boleh tak macam mana kita doa azam tiap-tiap tahun nak khatam Quran, tahun ni sungguh-sungguh kita tunai bagi dapat juga kita khatam Quran walau sekali. Ni sungguh-sungguh ni boleh ni. Tak mau duk jatuh lepas lah tuan-tuan. Hari pertama 1 juzuk, sungguh semangat 1 juzuk dah pederah kemain. Hari kedua 1 juzuk lagi boleh tahan. Hari ketiga dah main separuh juzuk. Dan nak dapat balik, dia fikir kalau hari tu dia dapat separuh juzuk, esok dia nak cover balik tuan-tuan, dia kena baca 1 juzuk setengah. Tengok besok tuan-tuan tinggal suku juzuk. Dia duk fikir, kalau hari ni suku juzuk, lusa tu aku kena top up balik 1 juzuk, kemudian top up lagi setengah juzuk, kemudian top up lagi suku juzuk.
Endapnya hari kelima, tinggal juz urin. Juz apa pun tak ada. Dia kata payah-payah, dia kata banyak sangat nak cover, tak payah baca terus ya. Betul tak bapak panggil dulu? Apa mengaku tu satu tunjuk soleh sangat? Sungguh memang kita buat panggil aku tu. Tak pernah duk khatam Quran. Main hujung-hujung malam 27 depa buat majlis khatam Quran. Kita pun baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Dia tak ni? Mengaku juga. Tak mau dah tuan-tuan. Saya tak tahu apa nak buat lagu mana. Saya tak tahu saya nak buat lagu mana. Orang lain boleh dapat 30 juzuk Quran. Takkan kita tak bisa dapat 30 juzuk Quran? Apa masalah kita? Apa masalah kita? Yang kedua, yang akan pergi depan Allah Yaumul Qiyamah nanti, nama dia puasa. Dia kata, ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad, orang ni menahan makan dan minumnya dan menahan hawa nafsunya kerana aku. Disebabkan aku, ya Allah, bagilah syafaat untuk dia. Puasa kali ini nak buat puasa sungguh-sungguh. Satu, tuan-tuan, yang nama dia berkat yang Allah bagi dekat kita dalam bulan Ramadan ialah kekuatan untuk kita melakukan ibadat. Yang kekuatan ni tak ada pada bulan-bulan yang lain. Sungguh. Ni malam ni sehari lepas maya Isyak, imam beritahu dekat kita, tuan-tuan sehari, tuan-tuan tunggu sat, lepas sembahyang Isyak sehari, kita nak buat 2 rakaat ba'diyah. Lepas 2 rakaat ba'diyah sehari, tuan-tuan kita akan buat 2 rakaat sembahyang hajat. Kemudian sehari kita buat 2 rakaat sembahyang taubat. Kemudian sehari kita akan buat salli ala sayyidina Muhammad, semua sekali 7 rakaat sembahyang witir. Tuan-tuan harap tunggu ya. Tuan-tuan nak tunggu tak? Pakai start motor pro pula dengan imam itu kan. Saja-saja nak buat 8 rakaat, campur 3 rakaat witir, bulan selain Ramadan jangan harap nak buat. Betul tak? Pasal apa? Tak ada kekuatan. Masuk Ramadan, pukul 4.30 pagi bangkit dah apa? Awak muslimat bangkit, potong sayur, masak apa semua. Lepas siap masak, hidang tak atas meja. Lepas hidang tak atas meja, gerak anak, gerak suami pekat bangkit, duduk depan meja apa semua. Siap hidang, tengok-tengok nasi, lupa tekan tak ada. Mujahadah tu subhanallah. Tuan-tuan semua. Lepas tu siap, lepas siap makan apa, sehari bangkit semayang, lepas tu pergi semayang subuh berjemaah pula, sehari balik pula puasa pula 30 hari. Pergi kerja macam biasa juga. Pukul 4.30 balik sehari pergi masa Ramadan pula. Sahaja aku tawaf daripada ayam tebu sampai apa pusing, 7 pusing kan. Semua siap balik rumah, siap hidang, mak buka puasa, mayang maghrib, sehari pergi masjid pula, mayang isyak pula, mayang tarawih pula sampai 8 sampai 20 rakaat pun ada. Sehari apa ni tadarus Quran pula. Saya balik dah pukul 11.30 malam, esok ulang rutin yang sama pukul 4.30 pagi bangkit pula. 30 hari tuan-tuan. Mana mai kekuatan tu kalau bukan barakah yang Allah limpahkan kepada kita dalam bulan Ramadan. Betul tak? Maka tuan-tuan sungguh-sungguh rebut kekuatan tu. Tuan-tuan jangan lepas. Dia antara perkara yang memberikan kekuatan kepada kita. Allah limpah barakah, tapi kita masih perlu kepada kekuatan. Nak dapat kekuatan ni tuan-tuan, kekuatan ini ada pada jamaah. Sebab tu jangan tinggal jemaah dalam bulan Ramadan. Jangan tinggal jemaah. Saya dah bagi contoh. Tuan-tuan sembahyang kat masjid malam ni. Tuan-tuan boleh sembahyang sunat. Jadi masuk sembahyang sunat bila tu imam, bila tu apa ni, Tok Bilal tak iqamah lagi, tuan-tuan boleh sembahyang sunat. Lepas sembahyang maghrib tadi, tuan-tuan boleh zikir duduk dengan Tok Imam sampai habis dia baca doa. Lepas tu tuan-tuan habis doa, tuan-tuan bangkit pula 2 rakaat sembahyang sunat. Betul tak ni? Tuan-tuan cakap saya terang betul, ikhlas tu sudut bohong. Tuan-tuan boleh buat tak benda yang sama tu tuan-tuan sembahyang maghrib dulu. Sembahyang sunat qabliyah, sembahyang maghrib, sehari duduk zikir pula sampai baca doa. Kemudian sehari sembahyang sunat. Boleh buat tak? Mohon ya.
Betul lah. Tak ada. Tahu pasal apa? Pasal dengan jemaah kita ada kekuatan. Sebab tu dalam bulan Ramadan, tuan-tuan carilah jalan duduk buat ibadat beramai-ramai. Sebab kita ada kekuatan kat sana. Betul tak? Kalau boleh buka puasa kat masjid, buka puasa kat masjid. Tahu pasal apa? Pasal buka puasa kat masjid, kita tak lengah sembahyang maghrib berjemaah. Ya nak? Anda tengok. Dalam sebuah riwayat Abu Nuaim, dia menyebutkan amalan sunat yang kita lakukan dalam bulan Ramadan dikira oleh Allah seumpama fardu. Dan amalan fardu yang kita lakukan dalam bulan Ramadan digandakan oleh Allah 70 kali ganda. Satu sembahyang fardu yang kita buat nilainya 70 kali ganda. Macam sembahyang 70 kali, macam sembahyang 70 hari minggu depan. Hari ni sembahyang sampai hari 70 ke depan lah. Kita baru duduk hari pertama ni. Sehari esok sembahyang lagi, macam hari 71 sampai hari 140. Kalau tuan-tuan sembahyang dalam bulan Ramadan, setiap hari maghrib 30 hari, nilai maghrib itu saja menyamai tuan-tuan sembahyang 5 tahun. Sebab setiap sembahyang tu 70 hari punya pahala. Faham tak faham tak? Okey. 5 tahun. Tapi kalau tuan-tuan sembahyang berjemaah, kali pula dengan 27 kali ganda. Sembahyang seorang macam sembahyang 70 kali. Sembahyang dua orang aja. Lantik seorang jadi imam, dia jadi makmum. Kali pula dengan berapa kali ganda? 27 kali ganda. 70 kali 27 dah 1890. Aku dah kira sejak aku tak payah buat kalkulator. 1890 tuan-tuan. Tuan-tuan bahagi 1890 tu, nilai satu sembahyang yang kita buat secara berjemaah sama macam tuan-tuan sembahyang 5 tahun. 5 tahun sembahyang, satu sembahyangnya. Tuan-tuan sembahyang seorang-seorang 30 hari, nilai dia macam 5 tahun. Tuan-tuan sembahyang berjemaah, satu sembahyangnya sama macam tuan-tuan sembahyang 5 tahun. Kalau tuan-tuan sembahyang 30 hari straight tanpa satu pun tinggal berjemaah, nilai dia macam sembahyang 150 tahun. 30 hari dia sembahyang dalam bulan Ramadan secara berjemaah. Faham tak? Kalau macam tu nak tinggal lah. Tapi hampa tinggal juga. Supang aku. Cuma satu tuan-tuan, asal tu dah dapat. Allah bagi kita. Nama dia Taufik. Ini pengalaman saya. Waktu tu program dekat KL. Kita ni punya nak jaga kalau boleh tak mau ada satu pun sembahyang yang tinggal jemaah. Sebab tu keping kat orang tak mau tinggal sembahyang jemaah. Saya pun lepas sembahyang tubuh tidur. Detik tidur. Tidur kat hotel kan. Bawah hotel tu ada surau mana pas sembahyang jemaah. Hotel Palma Shah Alam ni. Duk plan sagi asar nak bangkit nak main jemaah kat bawah. Tu lajar lena kan. Tu jaga dah masuk waktu asar dah lewat. Allah kata Allah ruginya, tapi pegang-pegang turun juga pergi sembahyang dekat bawah sembahyang asar. Tapi hati ni kecewa lah. Frah lah pasal apa kira ni. Tu kira tadi pasal kira tadi dah 25 tahun yang lepas itu je. Kalau sembahyang seorang dapat 70 hari je. Kalau sembahyang dua orang paling tidak 1890 hari. Besok punya banyak. Kita pun Allahu Akbar. Duk sat ada seorang main belakang kita, Allahu Akbar, dia ambil kita jadi imam. Tuan-tuan, azam nak dapat Allah akan bagi kita. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, tahun ni nak buat sungguh-sungguh, tak mau main-main lagi dah. Kita nak abut sungguh-sungguh keberkatan yang Allah bagi kepada kita dalam bulan Ramadan dengan barakahnya. Saudara semua, tahun ni kita dapat yang paling baik, azam nak buat yang sungguh-sungguh. InsyaAllah dengan keazaman dan kesungguhan kita, Allah akan bagi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita dapat apa yang kita hajat tu insyaAllah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri dan penerangan pada kita.
Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu fenomena yang kita akan lihat sepanjang Ramadan, terutama minggu-minggu pertama Ramadan ni, penuh orang di masjid. Sampai orang bagi perumpamaan Ramadan tu macam reset. Kocok reset tu, spray belakang almari, spray belakang peti ais. Tengok lipat keluar. Nak makan dia, pak mat dia, pak lam dia, tok ma dia, cinema dia, perima dia, peri apa, semua keluar dia padik. Macam tu lah hari pertama Ramadan. Sampai tak kenal orang. Assalamualaikum, Zimam. Lepas main isyak, Zimam. Haji, saya. Haji main tengok anak abang sini. Dia kata dia, saya duduk sini. Aku duduk sini, tak pernah nampak. Dia tanya, saya Ramadan ni, saya main. Hari lain tak main. Dia terang dengan beraninya dia abang. Jadi itu antara amalan dalam bulan puasa ni yang kita boleh bawa, itu sembahyang berjemaah. Ada lagi beberapa amalan penting yang boleh kita highlight dalam tempoh masa yang sikitnya ada pada kita ni, supaya kita dapat kembalikan zaman emas Ramadan dalam kehidupan kita. Boleh Ustaz Syaf tolong kepada kita, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Syafiq dan kepada Ustaz Jafri atas mutiara ilmu sebentar tadi. Tentang memandangkan masa pun bukan begitu panjang yang kita ada. Saya cuba selesaikan secepat mungkin, masya-Allah tabarakallah. Macam tadi saya kata, nak pergi perang tanpa senjata habis perang. Tidak, kita kalah dalam peperangan. Setiap satu perkara yang kita nak buat, kalau tak ada persiapan rapi, maka semuanya akan gagal. Begitu juga walaupun kita disampaikan ke bulan Ramadan, sudah sampai bulan Ramadan dan kita berpuasa, tapi masya-Allah macam tadi Ustaz kata lah, semangat Ramadan itu awal itu sudah, pada kemudian dikurang sampai kita lelah sampai masya-Allah. Semuanya ini adalah kerana tidak ada persiapan yang rapi dalam diri kita, masya-Allah. Jadi apa perlu kita buat? Ada 4. Ulama tasawuf membahagikan kepada 4 jenis persiapan. Yang pertama disebut persiapan ruhiyah. Apa dia persiapan ruhiyah? Masya-Allah. Saya tak menghurai dia, saya bagi contoh saja. Persiapan ruhiyah antaranya apa dia? Mata, telinga, mulut, semua turut kena berpuasa. Kadang puasa, tahan apa, tahan tu. Tapi mata masih duk tengok benda-benda yang lain. Masya-Allah. Mata masih lagi tengok pada benda-benda yang maksiat. Masya-Allah. Pagi dia mula, masya-Allah, lepas makan sahur, masya-Allah, dia sembahyang, dia tidur, masya-Allah, waktu lahar dia bangun. Alhamdulillah, masya-Allah. Sembahyang, habis tu dia set. Daripada pukul 2 sampai pukul 4, masya-Allah, Bollywood. Apa pada tu daripada pukul 4 sampai pukul 6, Bollywood, masya-Allah. Semua gambar saja, masya-Allah. Tuan-tuan, masya-Allah, sebab tu Nabi kata melihat sesuatu pada bentuk badan seorang wanita itu seumpama macam anak panah daripada anak panah iblis yang beracun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat mengelakkan benda itu, maka Allah akan campakkan keimanan dalam hati dia. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, mata tengok benda yang baik. Mulai sekarang belajar tengok benda yang baik, masya-Allah. Telinga kadang-kadang bukan kita cakap tapi kita dengar. Orang tu cakap macam-macam kita dengar, masya-Allah. Dia yang cakap, Ustaz, saya dengar saja Ustaz, saya tak cakap, dia yang cakap. Nabi kata siapa yang dengar dia pun dapat sama-sama. Pasal kita dengarlah dia cakap. Kalau kita tak dengar, dia nak cakap, dia bercakap dengan pokok suara dia, masya-Allah. Tidak. Jadi kalaulah kita dengar sesuatu yang tak betul, masya-Allah, ataupun umpat dan sebagainya, elakkan diri. Elakkan diri. Istighfar dan elakkan diri, masya-Allah. Ini penting. Banyak amalan kita hari ini tertolak adalah kerana mulut, masya-Allah. Adalah kerana mulut. Dalam bulan Ramadan pun boleh bercakap macam-macam. Apatah lagi mengumpat, masya-Allah. Mengumpat. Tuan-tuan, bahaya mengumpat ini Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang sahih. Ia kumal ribat, kata Nabi, jauhlah kalian daripada mengumpat. Bukan Nabi kata jangan mengumpat, jauhlah kalian daripada mengumpat. Fa innahu bimanda asyaddu min az-zina. Sesungguhnya mengumpat ini lebih bahaya daripada zina. Lebih bahaya daripada zina mengumpat. Kila lahu khaifah. Kenapa kamu kata macam ni ya Rasulullah? Maka Nabi kata fa inna rijalu qad yazni yatubu fa yatubullahu alaihi. Apabila seorang lelaki berzina kemudian dia bertaubat, fa yatubullahu alaihi, Allah akan terima taubat dia. Pasal dosa dia dengan Allah. Maka Allah terima taubat dia. Tetapi kalau kita mengumpat, walaupun kita bertaubat, Allah tetap akan ampunkan dosa itu, kata Nabi. Sampai lama mana? Hatta yaghfira lahu sahibu. Sehingga orang yang kita mengumpat, maaf
maafkan kita terlebih dahulu. Tuan dah mengumpat kat dia. Selama ni kita dengar mengumpat kan. Apa dia tu mengumpat? Oh, kata buruk pasal orang. Bukan. Kan. Mengumpat ini, kita kata sesuatu yang ada pada diri seseorang. Itulah mengumpat. Ada satu riwayat, seorang lelaki di rumah Nabi, dia ziarah Nabi. Dia pergi ziarah Nabi, dia sembah-sembah Nabi, dia keluar. Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada bilik. Bila Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada bilik, dia tengok lelaki itu jalan. Aisyah bagi tangan Nabi, "Ya Rasulullah." Tadi dia lagi yang ziarah kami tu, aku tengok dia pendek. Nabi kata, "Ya Aisyah, kau telah mengumpat." Aisyah kata, "Apa yang mengumpat memang dia pendek pun. Itulah mengumpat," kata Nabi. Kalau saya kata dia tinggi, itu dusta namanya. Masya Allah. Cuba kita tengok hari ni, kita checklist dalam diri kita berapa banyak kita nak sembah. Tengok Ustaz saya betul pakai jubah, mana kuning, mana jubah pun tetap Masya Allah. Sama dengan kuning dia, ada tak? Apa saya maafkan. Saya pernah pergi satu masjid, ceramah. Lepas ceramah semua main salam. Alhamdulillah. Ada satu budak saya ni, umur 5 tahun saya, dia pernah main salam. Saya pegang, dia pun main depan saya. Saya ingat dia main salam. Saya pun tunda adik. Saya ulang tangan aja dia. Hitamnya dia ni. Masya Allah. Dia jangan lupa kepala dia. Bagi maafkan dia. Masya Allah. Ini kita jaga Tuhan. Yang amalan kita tak sampai pada Allah kerana ini. Dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya lah pendapat saya. Dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu pun rasa macam ringan sikit. Pasal apa? Kalau kita taubat, Allah boleh taubat. Tapi dosa kita sangkut dengan manusia, Masya Allah, dijaga. Dia cakap pasal orang, berfitnah sana, berfitnah sini, Allah Akbar. Tontilah benda ni semua. Masya Allah. Yang keduanya dari segi jasa dia, Masya Allah. Apa dia jasa dia? Tuan-tuan lebihkan amalan bulan ini, Masya Allah. Bukan sekadar tarawih saja, banyak amalan kita boleh buat, Masya Allah. Bangun sahur, tuan-tuan tak kira pukul 5 sekali kita bangun pun, tuan-tuan tahajud buat 2 rakaat, Masya Allah. Cuba buat, tambah sikit amalan. Tambah sikit amalan, belajar itu yang dikata madrasah. Apa yang kita belajar dalam sebulan ini, insya-Allah dia akan jadi kebiasaan dalam diri kita bila tarawih, insya-Allah. Masya-Allah. Banyak berdoa, Masya Allah. Doa apa? Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Minta Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ajar anak-anak kita pun sama. Doa buka puasa, doa niat puasa, Masya Allah. Ni anak apa doa pun tak ada. Jiran sebelah saya, Padung, suami dia mati. Anak tunggal seorang. Bila suami mati tak ada ucap pendapatan, malu tu pergi macam anak dia umur 8 tahun. Dia pergi kerja malam, roti balik malam. Anak tak berdunia semua. Satu hari dia balik kerja malam. Tengok anak dia tak ada tangan doa. Menangis dia. Man baca doa. Man baca doa. Sejuk kau bangun doa rumah. Anak soleh ni. Man baca doa apa? Man baca doa untuk mak. Lagi kuat dia doa. Nak aku baca doa untuk aku. Man baca doa apa? Mak, sejak ayah mati, mak selalu kata mak rindu dekat ayah. Jadi man pun doa, wahai Tuhanku, kau matikan mak aku cepat-cepat bawa dia pergi ke ayahku. Dia rindu sangat dengan ayahku. Itu dia kan. Ini doa selamat, doa bagi mati. InsyaAllah tabarak. Ini benda ni kita pastikan. Doa banyak, amalan tambah sikit-sikit. Sebelum ni kalau tak buat duha, hai buat duha. Masya Allah. Mula dengan doa taat. Masya Allah. Sikit-sikit berterusan. Jangan banyak tinggal boleh. Aku tak mau, Masya Allah. Yang ketiga, Masya Allah, persiapan dari segi sakafiyah. Apa dia sakafiyah? Ilmu. Puasa-puasa juga, Masya Allah, nak tahu yang mana membatalkan puasa, yang mana makruh, Masya Allah, yang mana haram, semuanya kena tahu. Masya Allah. Dulu masa saya mengaji, Masya Allah, baru datang masuk, baru masuk Islam itu. Tak dari macam ni saja. Batal dia kata, ajak kita, Masya Allah. Saya tak boleh, tinggal lagi tu dia, terhidup, tergantung. Tarik dia masuk, tembus dia keluar, Masya Allah. Daripada kata batal, Masya Allah. Kita tahu benda itu semua, Masya Allah. Ilmu kena ada, Masya Allah. Termasuk pengetahuan ilmu pun kena ada, pengetahuan itu pun kena ada, Masya Allah. Kadang-kadang benda kita dengar itu, Masya Allah, bukan yang betul sangat pun. Kadang kita lihat pun benda itu bukan betul sangat pun. Kita mengaji, Masya Allah. Jangan ingat kita duduk di atas sangat banyak sangat, rasa macam banyak ilmu. Jangan sesekali dirasa macam itu. Semua kita tak tahu banyak benda. Itu ilmu Islam. Bukan semua benda yang kita tahu, Masya Allah. Dulu ada satu profesor di Baladekan University. Dia bawa pelajar semester pertama
Semua dekat 80 orang dia pergi bagi ronda satu kepala universiti tu. Ini maktabah, ini kantin ini. Tiba-tiba depan pintu masuk tu dia tengok ada satu makhluk tua. Makcik tua. Dia jual tu badai tak badai? Tak tahu badai kan tak ada bini pun. Dia jual badai. So dia bawa semua student dia tu pergi jumpa makcik tu. Dia makcik banyak lama tak jual. 5 tahun jual depan sini. Oh ya kau. Saya tak pernah nampak. Tuan selalu lalu saya nampak. Oh, anak tak tolong kan? Anak 3 orang. 3 orang tak tolong kan? Saya anak semua dulu universiti. Tak banyak dia kan. Wish. Dia kata apa dia? Makcik ni jual badai saja tapi berjaya hantar anak dia semua pergi mengaji di universiti. Kalau dia terapi mengaji, saya anak 3 duduk universiti jual badai macam saya juga. Tanpa kita musuh mereka, kita pun tak, Masya Allah. Jangan kita datang ke situ, Masya Allah. Ilmu kita banyak mana sudah. Maka bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mengaji. Mengaji, Masya Allah. Baca Quran, tadi Ustaz Abad, Masya Allah. Bukan saya kata tadarus, tadabbur. Baru kita tahu Allah dan apa dalam Quran, Masya Allah. Banyak benda kita tak tahu. Jangan malu, Masya Allah. Nak kata buat jahil, ya Allah, ya Tuhan kami bukan sopan 2 orang. Saya ni tak tahu apa dia ingat saya ni pakar fiqah apa. Saya pun dia tanya seorang. Bini hilang pun tak tahu macam mana. Assalamualaikum Ustaz, bini saya hilang di mana pun tak tahu. Tu saya kata awak pernah dengar kan Ustaz saya pun buat servis cari bini hilang. Bila lepas polis macam apa? Tu belum lagi yang telefon, 3 pagi telefon. 3 pagi telefon. Dia ingat saya ceramah 24 jam. Saya ada tengah drive buka mata, tadi buka berjaya buka satu je. Ayo. Assalamualaikum Ustaz. Ni man pilih. Apa hajat telefon saya pukul 3 pagi? Saya ada satu kemuskilan nak tanya pada Ustaz. 3 pagi kemuskilan. Saya ingat orang mati ke apa dengan rumah tetamu. Tidak apa kemuskilan. Ustaz, saya baru kahwin saja. Itu bahan apa? Saya baru kahwin Ustaz, tapi saya tahu jangan bangga Ustaz lah. Saya orang jahil Ustaz. Tak apalah. Tu nak tanya Ustaz, apa yang kamu nak tanya? Ustaz, tolong ajarkan saya cara-cara mandi hadas yang betul Ustaz. Mula. Mata yang betul buka tu. Masya-Allah. Ini betul ya, Pak. Sebenarnya macam apa? Dah dia pajak saya macam-macam Ustaz. Ada orang kata kena niat sebelum masuk tanah. Ada orang kata mandi tu tak petang tu niat. Ada orang kata lepas-lepas mandi siap dah baru niat. Tadi ada orang kata sebelum nak langkah keluar daripada tanah baru niat. Banyak sangat niat Ustaz naik ke mana tu? Saya tahan dekat orang tua-tua orang tak tanya kan? Tanya juga. Siapa? Tanya kat pak mertua saya. Pak mertua kan tanya kan? Pak mertua saya kata dia lari tua dah lama tak berkadai dia lupa dah Ustaz. Saya dah jadi. Buat sini. Oh, ini betul Ustaz, betul insya-Allah. Habis tidak tak sampai 10 minit dia call saya balik. 10 minit call balik. Saya kata dia ni lagi masya-Allah. Saya habis saya tanya Mat. Bapak, ada soalan? Telefon aku 8 pagi esok. Saya jawab. Ni pukul 3 pagi ni saya tengah tidur ni. Ustaz, satu soalan saja lepas ni saya takkan tanya. Apa dia? Ustaz tadi ada macam mana cara nak mandi hadas. Tapi mandi hadas ni berapa rakaat Ustaz? Saya kata selalu orang buat 3. Hang baru ngaji hang buat 7. Yang ke-7 hang mandi bunga saya kata. Betul itu. Masya-Allah. Tu dah kata buat jahil ni masya-Allah bukan dia saja kita pun jahil masya-Allah. Jadi sama-sama kita tambah halim masya-Allah. Bulan Ramadan. Kalau ada tazkirah apa jangan dukung boleh masya-Allah. Mengaji masya-Allah. Tidak. Ustaz ni mai cakap benda yang sama. Ustaz ni cakap takwa, ustaz ni cakap iman. Semua ulang-ulang saja ustaz. Semua ustaz semua mengaji sama masya-Allah. Itu yang dia nak. Cuma tanya dalam diri kita apa yang ustaz tu ajar tu kita amal dah tak amal. Selagi mana tak amal selama tu kena mengaji. Masya-Allah. Baik, yang terakhirnya, yang keempatnya daripada persiapan dari segi mali, mal itu melihat harta. Nak buat apa dengan harta? Bersedekah, masya-Allah. Banyak berinfak, masya-Allah. Sepanjang Ramadan infak, masya-Allah. Macam tadi Ustaz Jafri kata, kita bawa mai masya-Allah RM1. Dia masuk dalam tabung, setiap kali mai sembahyang maghrib, masya-Allah RM1. Hari yang kita masuk RM1 itu adalah malam Lailatul Qadar. Masya-Allah tabarakallah. Siapa nak lepas bulan ni? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata tak ada orang yang boleh sedekah macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak kata para sahabat, dia kata Nabi. Siapa? Sahabat walaupun banyak bersedekah, tapi mereka ada harta. Tapi Nabi apa pun tak ada, semua Nabi sedekahkan ke jalan Islam. Masya-Allah. Dan Nabi punya akhlakul karim di dalam persedekah itu. Saya
siapa pun tak boleh lawan. Tak ada manusia yang lahir macam Nabi. Masya Allah. Pasal apa? Kalau putih saja benda yang Nabi pakai, Nabi akan buka terus bagi. Nabi pakaikan rida macam tu, Masya Allah. Keluar. Sahabat baik. Masya Allah, tak berapa cantik kan rida tak boleh. Nabi kata, kamu berkenan tak? Nak ambil. Masya Allah. Nabi pernah dapat kambing berapa ratus ekor daripada lembah ni sampai lembah ni penuh kambing. Mai seorang badui, bukan Islam, badui. Ya Muhammad, bagangnya kambing kamu. Ya, orang bagi. Masya Allah. Kalau saya pun dapat seekor dua ekor, bawa balik kampung saya bagi semua. Nabi kata, kamu nak kambing tiga? Kalau dapat seekor dua ekor. Apa seekor dua ekor? Ambillah semuanya, kata Nabi. Itu dia. Itu baru ada badui. Masya Allah. Ada tak siapa-siapa? Saat lagi saya keluar, saya kata motor tu cantik. Ustaz, motor saya nak kunci, bawa balik sana. Ada tu. Ada. Kita tak boleh buat, tapi jangan tak buat. Tapi Masya Allah, banyak para sedekah ni Ustaz. Ini Masya Allah, ni apa? Pembinaan Surah Al-Syakirin. Masya Allah, tabarakallah. Petugas untuk Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, hari ini apa yang kita nak masuklah Masya Allah. Kunci motor kah, kunci kereta kah pun Masya Allah. Nah, siapa ada penyakit? Selagi kita infak, Masya Allah, niat untuk disembuhkan penyakit. Sebab Nabi kata, da'u marwakum fi sadaqah. Ubatilah penyakit kamu itu dengan sedekah. Sedekah ini nilai iman kita. Wasadaqatul burhan, kata Nabi. Ini Masya Allah, sedekah ini nilai iman kamu. Hari ini nak siapa nak cek iman dia tinggi ke rendah, tengok sedekah kita banyak mana, Masya Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah sebut, kamu takkan sampai kepada maqam birrah dalam bersedekah selama mana kamu tak infak benda yang kamu cinta. Kita tahu kan sejarah pembunuhan manusia yang pertama, siapa dia? Habil dan Kabil. Pasal apa Kabil bunuh Habil? Pasal Habil punya Allah terima. Betul tak? Korban dia Allah terima. Hak si Kabil punya Allah tak terima. Pasal apa? Si Habil ini, dia bagi kambing yang paling gemuk, paling besar, yang paling dia sayang kepada Allah. Si Kabil bagi apa? Yang paling kurus, nak tunggu mati aja. Itu dia bagi kepada Allah. Cuba bayang tengok hari ini berapa banyak kita sudah jadi Kabil model. Bila main infak kepada Allah, kita bagi banyak mana? Yang mana paling sikit, itu yang kita bagi. Sedangkan Allah sebut apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai kepada maqam birra selama mana kamu tak infak benda yang kamu cinta. Jadi apa yang kita cinta hari ini, Masya Allah? Cuba bagi tengok. Dalam program ada 100, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5, ada 1. Yang mana kita cinta? 100. Jadi hari ini bola 100 semua. Itu Nabi kata, sedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Saya takut nak sebut hadis ni. Sebab apa? Biasa pengalaman. Mereka bagi tabung penuh dengan kurma saja, Masya Allah. Bawa balik Masya Allah. Dua kurma saja, biji-biji cili dia bagi, Masya Allah. Jangan jadi macam tu. Jadi sedekahlah tuan-tuan, Masya Allah. Kerana apa? Ini janji Allah. Manusia kalau janji dia bohong. Betul tak? Allah Subhanahu wa taala janji dalam surah As-Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apa saja kamu infak, semuanya aku gantikan balik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bagi yang terbaik, sebab yang nak buat itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Niat wakaf pun tak buat. Maka bagi mak ayah kita kalau ada di alam bangsa, sampaikanlah pahala ini kepada mereka sempena dengan ketibaan bulan Ramadan. Masya Allah, ini 4 amalan kita buat sepanjang Ramadan. Terbitnya 1 tahun 1 Syawal. La'allakum tattaqunlah semua kita, insya-Allah. Mudah-mudahan itu saja daripada saya. Lebih kurang saya mohon maaf, Masya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa kembali, Masya-Allah. Kalau tuan-tuan jumpa saya di luar sana, tegurlah saya macam adik-adik tuan-tuan. Insya-Allah. Kalau tuan-tuan jumpa saya di kedai makan, tolong bayar, Masya-Allah. Saja-saja, karena betul minta maaf, Masya-Allah. Jadi itu sajalah, lebih kurang saya mohon maaf sekali lagi. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan, kasih kepada Fadil Ustaz Syam. Jadi untuk pembinaan surau tu, untuk pengetahuan tuan-tuan, lokasi dia kat belakang Sani Cabut Tiaw Baru tu 95% dah siap dari segi fizikal bangunan. Current pun dah masuk, CCTV dah mula dah, dan PA system pun dah mula testing dalam waktu terdekat ni. Kita cuma lebih kurang dalam 200,000 lagi lah untuk pembinaan. Jadi petugas-petugas yang mulia dan handsome yang ada depan, dia akan bawa plastik dan jalan lah. Tuan-tuan jangan ambil plastik dia.
Dia jalan gitu. Jadi tuan-tuan, ada lagi kawan-kawan yang kau tak di seorang kan? Ada lagi seorang lagi. Tak apalah. Sambil-sambil dia jalan, ini waktu yang main lah. Tuan-tuan jangan makin pitandai lah. Lagi buat tepuk perut betul jalan betul. Tu jadi lama. Tak apa duit tak apa. Tengok-tengok apa gelang ke, telekong kawan sebelah Siti Hadijah ke apa-apa, buku pun dalam tu. Jangan ambil dia ni je. Lagi ambil buku ni buat pelantu pula. Okey, sambil-sambil dia jalan, kita nak pergi sebagai round terakhir pada Ustaz Jafri. Mungkin ada, tadi kita ada cerita pasal beberapa amalan. Mungkin ada penambahan amalan penting untuk highlight kita dalam waktu terdekat ni yang kita kena fokus, atau benda-benda yang kita kena elakkan. Kalau boleh jangan buat benda tu sepanjang bulan Ramadan ni, sambil-sambil kita dengar nasihat daripada Al-Fadhil Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Sambil dia duduk jalan tu, tuan-tuan rasa macam kod dia terganggu. Kod tuan-tuan nak dengar, nak fokus, dia duduk lalu depan tuan-tuan ambil beg duit tu masuk ke dalam tu. Tuan-tuan jangan risau, beg duit tu akan patah balik tuan-tuan tanpa duit. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita kalau nak simpan duit, daripada gaji bulanan kita kena lock siap-siap. Lock. Tuan-tuan dapat gaji 3,000. Contoh. Daripada gaji 3,000 tu kita bayar kereta, bayar rumah, bayar hutang bla bla bla. Kemudian baru nak simpan duit. Tuan-tuan takkan jumpa duit nak simpan. Betul tak? Habis nak buat lagu mana? Dapat gaji, tuan-tuan lock dulu berapa banyak yang tuan-tuan nak simpan. 10% daripada 3,000 maksudnya 300. Ambil 300 ni, ada satu akaun yang khusus yang tuan-tuan tak guna, ambil puh kat dalam tu. Yang selebihnya 2,700 itu baru bayar kereta, bayar semua. Barulah tuan-tuan dapat lekat simpan 300 tu. Betul tak betul saya kata ni? Pasal apa tiap-tiap hari solat semayang duha tak dan? Pasal apa tiap-tiap hari qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur tak dan? Pasal apa maghrib tak dan pi semayang jemaah? Pasal apa Quran tak dan nak baca? Tahu pasal apa? Pasal tak lock waktu dia. Maklum baca Quran waktu mana? Tengok dan lah Ustaz. Kalau dan, tang mana dan saya baca. Pakai tak jumpa lah dan tu. Yang jumpa hamdan kaki dia je. Sungguh kan? Waktu mana maklum baca Quran? InsyaAllah Ustaz lepas saya semayang subuh, lepas baca doa, saya dibuka, saya baca Quran, saya terbuka surat. Tu waktu saya baca Quran. Maka dia akan lekat baca Quran pada waktu tu. Samalah juga dengan sedekah, samalah juga dengan sembahyang duha, samalah juga dengan apa saja amalan yang nak kita buat, kita kena lock waktu kita. Tambah-tambah masuk Ramadan. Kalau tuan-tuan tak lock waktu tuan-tuan akan jumpa waktu untuk ibadat. Nabi kata, sentiasalah umatku berada dalam kebaikan. Siapa yang melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa, segera buka puasa memang tak payah suruh. Yang tu memang on time, memang tak payah suruh. Antara waktu paling kita hafal waktu semayang ni, waktu semayang maghrib bulan puasa lah. Cuba tanya hari ni masuk maghrib pun apa? Dulu cari mana dia punya dalam tu maghrib pun apa? Tak hafal. Bulan Ramadan dia hafal sebulan. Dan Nabi suruh fasahru fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah kerana waktu sahur itu ada barakah. Waktu sahur Nabi suruh makan walaupun seteguk ayam. Makan. Dan tengok dulu tok-tok kita, tok-tok wat kita, dia waktu sahur ni tuan-tuan sepinggan nasi beli kat dia. Dia memang Nabi suruh kita makan sebab kita perlukan kekuatan untuk kita berpuasa dengan sahur tu. Makan. Waktu sahur bukan 12 tengah malam tuan-tuan pergi dekat transfer tak buka malam-malam.
Buka apa? Kampung Melayu. Jenuh nak cari parking walaupun time pukul 12 malam. Makan, jom kita keluar pergi mana? Pergi kedai mamak buat apa? Sahur. Tu bukan sahur, tu supper. Sahur waktu mana? Waktu sahur. Dia sebut ni wal mustaghfirin bil ashar ni. Orang yang beristighfar pada waktu sahur. Waktu sahur tu yang lebih kurang pagi time tu sebelum masuk waktu subuh tu waktu sahur. Waktu tu makan. Ayo macam mana nak makan? Muka bangkit macam kena tinju. Ni mata nak buka dengan selungkip ke atas kepala dengan cari tak jumpa suatu hidung. Tak pasal apa itu? Tak pasal apa jadi macam tu? Tak pasal apa kita tak boleh nikmati waktu sahur kita sebab kita tinggal satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia saya nak cerita, dia saya minta tuan-tuan semua kena buat, dia semua kena buat sekali dengan saya. Tahu apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis, syaitan akan ikat tengkuk setiap orang daripada kamu dengan 3 ikatan pada waktu tidur. Dan syaitan akan bisikkan pada setiap ikatan itu, malam kamu masih panjang, malam kamu masih panjang. Tukar masa kita orang Penang ni, wagi tidur dulu, awal lagi tidur dulu. Tadi saya dengar lah bisikan malam-malam. Namanya bisikan Syekh Tan kepada. Ini bisik kita. Bila kamu bangun saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarullah in halat suqdatun. Bila kamu bangun saja kamu sebut nama Allah, maka terungkai satu ikan. Fa in tawadda in halat suqdatun. Bila dia ambil wuduk, terungkai lagi satu ikan. Kemudian kalau dia solat in halaq su'udatun, maka terungkai seluruh ikatannya, lalu dia bangun dalam keadaan segar dan cergas. Seandainya tidak, dia bangun dalam keadaan letih dan malas. So terjawab dah pasal apa kita letih, pasal apa kita malas waktu kita bangkit sahur. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita waktu tu beristighfar. Nabi suruh buat apa waktu sahur? Bukan makan saja, istighfar. 2 ayat dalam Al-Quran Allah cerita tentang kelebihan orang yang beristighfar pada waktu sahur. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tu waktu sahur Nabi suruh istighfar. Yang kedua, Nabi suruh buat apa waktu sahur? Nabi suruh kita doa, minta pada Allah. Nabi kata, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Siapa inna Allah Nabi sebut inna Allah azza wa jalla yanzilu rabbana tabaraka ta'ala fi kulli lailatin ila samai dunya. Turun Allah SWT ke langit dunia. Waktu tu buat apa ni? Salli ala Muhammad. Siapa yang berdoa, aku nak makbulkan doa dia. Siapa yang nak minta apa-apa, aku nak bagi dekat dia. Siapa yang minta ampun, aku nak ampunkan dosa-dosa dia. Waktu tu Allah nak makbul doa. Waktu tu Allah nak tanya, siapa nak minta ni, aku nak bagi ni. Waktu tu kita disuruh untuk banyakkan berdoa. Yang ketiga, disuruh pada kita waktu tu untuk kita banyak minta ampun. Tapi apa kita buat? Bangkit waktu som kita buat apa? Kita mentekedar sahaja. Makan. Yang lagi best sekali tuan-tuan, dia suruh nak dia bangkit. Bangkitkan. Mengantuk mai, hang bangkit makan sikit tidur balik. Dia suruh anak dia bangkit makan, betul? Tidur balik. Apa yang suruh? Okey, so apa yang kita kena buat kali ni? Nak bangkit untuk sahur dan kita nak memenuhi tuntutan pada waktu sahur untuk berdoa, beristighfar dan makan, maka kita kena amalkan 2 rakaat dulu sebelum kita buat semua benda. Boleh dah nak minta muslimat tuan-tuan, Ramadan kali ni bangkit kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa
ilaihim nusyur. Tahu dah, tongkat satu ikat. Lepas tu pi dekat bilik ayam, gosok gigi apa semua, ambil wudu, tongkat satu ikat, lepas tu semayang sunat 2 rakaat. Ni semua di depan saya dengan saya sekali ni. Boleh tak ni? Maklum nak masak, jangan masak lagi, semayang dulu. Semayang dulu. Jangan duk buat pangai, tak apa Ustaz, saya masak dulu, sekali saya semayang. Kod tak dan. Kelang kabut, sekali tak dan. Tak apa Ustaz, saya makan dulu, sekali saya semayang. Kod sekali kelang kabut, tak dan. Bangkit dulu 2 rakaat. Rakaat pertama baca surah Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua surah qul huwallahu Fatihah, qul huwallahu ahad. Angkat tangan doa sikit, istighfar sikit, nak merebut macam mana yang Allah sebut dalam Quran. Angkat tangan doa sikit, minta merayu merintih sat dalam 5 minit 10 minit. Sagi baru duduk untuk makan. Tuan-tuan akan rasa kelainan dan kesegaran, sebab Nabi kata apa? Kamu akan bangun dalam keadaan kamu segar dan cergas. Boleh tak ni? Dan insya-Allah itulah di antara salah satunya. Yang keduanya saya nak minta sebagai penutup dia tuan-tuan, yang selalu kita duk tinggal nama semayang witir. Kesian Tok Bilal. Dia panggil kita, dia kata as-salatu sunnatan witir jami'atan rahimakumullah, lebih kurang itulah. Tukar pergi bahasa kita, mailah semayang witir berjemaah kerana Allah. Tahu apa kita buat? Kita balik secara berjemaah. Buka balik. Tinggal sikit kita tanya pasal apa yang pakat balik semayang witir Ustaz. Habis tu pasal apa tak buat? Bulan lain pun ada Ustaz. Macamlah bulan lain hang duk buat. Bulan lain sungguh tuan-tuan afdal buat di rumah seorang-seorang. Tapi bulan Ramadan afdal semayang berjemaah habis semua dengan tu imam. Man qama ma'al imam hatta sarifa. Dan Nabi SAW, siapa yang semayang dengan tu imam sampai habis, salli ala Muhammad, faka'annama kaqiyami lailatin aw kama qala, maka pahala seperti dia berqiyam mulai seluruh malam. Tunggu sikit ya dengan tu imam. Jadi saya harap tuan-tuan yang ada, sahabat yang tengok melalui Facebook, paling tidak berapa ramai yang dengar ni, tolong azam elok-elok, bukan setakat kita nak semayang tarawih sampai habis, tapi kita juga nak semayang witir sampai selesai dengan tu imam. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang paling baik. Mudah-mudahan Ramadan kali ini tuan-tuan azam sungguh-sungguh. Saya nak azam diri saya untuk azam sungguh-sungguh. Dan saya ajak tuan-tuan juga untuk azam sungguh-sungguh. 30 hari ya, 30 hari ya. 30 hari ya. Daripada 360 hari yang kita main ni 30 hari ni kita dapat susu. Boleh ni? Tarawih tak mau tinggal langsung. Dan beli baju raya, beli siap-siap ni. Sebelum masuk Ramadan beli siap lah. Yang jangan duduk tinggal tarawih sebab tak beli baju raya ni pasal. Kod tak dan, pergi masuk store. Masuk store tengok ada tak kain-kain tirai lama-lama yang itu yang tak ada pakai apa, pergi hantar, pergi buat cek. Buat baju raya. Buatlah tuan-tuan. Jangan tinggal tarawih semata-mata nak beli baju raya, tak padan dan tak berbaloi walaupun sedikit. Azam Quran kali nak khatam sungguh-sungguh. Semayang sunat, rawatib semua nak buat. Tarawih kalau boleh nak buat bagi jadi 20. Witir tak mau tinggal. Salli ala Muhammad. Tahajud tak mau tinggal. Doa perbanyak dalam bulan Ramadan. InsyaAllah Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, sedang tak sedang kita berada di hujung daripada forum kita untuk istiqbal Ramadan tahun ni. Terima kasih saya ucapkan pada dua ahli panel yang sama-sama bincang dan kita tajuk yang sangat bernilai pada kita pada malam ni. Moga-moga apa sahaja yang dibincangkan pada malam ni sedikit sebanyak kita dapat ambil untuk jadikan satu azam dan untuk kita buat apa-apa benda, poin-poin penting. Kalau tak dapat semua, jangan tinggalkan semua, pegang satu insya-Allah. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak-banyak pada pengurusi jawatan kuasa, semua pimpinan dan menguruskan semua yang terlibat secara langsung atau tidak dengan program forum kita pada malam ni. Terima kasih juga pada media rakaman. Ada rakan-rakan kita yang jual-jual makanan dan berbagai barang, tuan-tuan boleh support mereka sikit.
Dan selepas isyak tuan-tuan, selepas solat isyak sedikit majlis untuk beri bantuan kepada asnaf dan bantuan pada fakir miskin, baik sekolah atau barang. Dan tuan-tuan jangan balik lagi semua orang, sebab ada nasi makan special dalam talam yang daripada jalan. Yang apa tak nampak? Kami nampak daripada jalan di belakang tu. Apa duk khusyuk kami tak kawan. Sebab daripada lalu belakang kan. Jadi insya-Allah kita sebenarnya insya-Allah semua kita buat persiapan, kita makan. Dan bagi rakan-rakan kita yang tak sempat untuk infak fi sabilillah tadi, insya-Allah muslimat bersama muslimin, nanti kita bawa sejadah satu di belakang. Dari tuan sampai balik tu, sampai boleh lepak, bukan lepak sejadah. Yang tak sempat derma tadilah, kita buka ruang sekali lagi. Okey, insya-Allah itu saja. Moga-moga Allah panjangkan usia kita untuk bertemu wa balighna Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.